Didik TV KPM. Okey, untuk segmen ini kita fokuskan kesan, syarat dan cara menjauhi. Baik Ustaz. Cara nak jauh ni dia ada cara-cara dia lah. Supaya iman kita ni kekal. Betul. Sehingga kita mati insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Jadi kita pergi kepada kesan dia dulu. Dari sudut kesannya, perkara yang membatalkan iman ni daripada rosak segala amalan. Kita dah beramal sebelum ni, kita solat, kita puasa, kita amal, tiba-tiba kita buat benda perkara ni. Betul. Jadi kesannya sangat-sangat menduka citakan mati dalam keadaan bukan iman. Na'udzubillah, minta jauh daripada hidup kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Amin. Jadi kita nak lihat kawan-kawan kita ni. Kita kawan-kawan sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat SMK Bandar Rincing ini, cuba jawab. Ni soalan ni, cuba jawab. Apa dia? Dijelaskan dua kesan perkara yang membatalkan iman. Silakan. Okey, Ada siapa tak? nak bantu Ustaz? Okey, silakan Farah Syamimi. Kesan perbuatan yang membatalkan iman ialah rosak segala amalan soleh dan ibadah yang dilakukan. Dan yang kedua, tidak diampunkan dosanya Okey. sekiranya tidak bertaubat dan kembali kepada Islam. Okey, itu antara dua kesan. Ya. Okey, baik Farah Syamimi, terima kasih. Saya minta dua tadi jelaskan dua, tetapi. Ni cadangan. Tetapi jawapan nanti, jawapan dalam peperiksaan, jawab lebih apa yang dia minta. Kalau dia minta dua, jawab empat. Dia jawab 5 pun boleh, jawab 6 pun boleh. Ya, janji jawapan tu tidak sama. Maksudnya isi satu dan isi dua tu lain, berlain, berbeza. Ya, berlainan dan berbeza di antara 1, 2, 3 dan 4. Supaya nanti kalau 1, 2 tu tidak menepati jawapan dia, soalan ataupun jawapan 3 dan 4 tu boleh membantu bagi jawapan yang tidak tepat untuk 1 dan 2. Itu antara perkara ataupun antara kesan. Ya, soalan tadi jelaskan dua kesan. Dua kesan yang boleh membatalkan yang membatalkan iman seseorang. Yang pertama, amalan itu rosak segala amalannya. Yang kedua, tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi ataupun sekiranya dia tidak bertaubat dengan taubat nasuha. Ya, taubat nasuha dia ada syarat-syarat dia, man. Ya. Antaranya yang pertama, dia berazam untuk tidak melakukannya lagi. Kalau dia bersalah dengan manusia, dia kena minta diampunkan ataupun dimaafkan segala kesalahan. Kalau ada hutang, kena bayarlah kan? Betul. Kalau kita berhutang apa, kena bayarlah hutang tersebut. Itu antara syarat-syarat orang-orang yang nak ataupun yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya dia telah melakukan perkara yang membatalkan iman. Yang ketiganya nak sambung. Siapa ni agak-agak nak sambung ni? Okey, yang ketiga. Yang ketiga. Siapa nak bantu Ustaz? Siapa nak bantu? Okey, bagus Farah. Okey, silakan Farah. Okey, 3 dan 4. Yang ketiga, diharamkan memasuki syurga, sebaliknya akan kekal di dalam neraka. Okey. Dan yang terakhir, hilang hak harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarga Muslim. Itu antara. Ya. Terima kasih Farah. Ya, terima kasih Farah. Antara kesan, selain daripada yang dua tadi, antaranya kesan orang yang telah melakukan perkara yang membatalkan iman ini haram. Haram, perkataan haram tu mana? Betul. Haram memasuki syurga Allah. Sebaliknya akan kekal di dalam neraka. Dia berbeza. Orang yang masih ada sedikit sebesar zarah iman, satu masa Allah akan masukkan ke dalam syurga. Jadi kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia telah melakukan perkara yang membatalkan iman dan akidah dia telah rosak. Dan kekal selama-lamanya dalam neraka. Dan yang keempatnya, hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarganya. Ya. Keluarga dia asalnya Islam, apabila dia melakukan perkara yang membatalkan iman, maka dia telah kufur ataupun dia telah kafir, maka hilang hak dia untuk menerima harta pusaka yang ditinggalkan oleh ahli keluarga dia. Seterusnya, anak-anak calon SPM semua, syarat terbatal iman. Dia ada syarat-syarat dia. Kalau kena paksa batal iman, dia takkan jadi tak terbatal iman sekiranya dipaksa. Antara syarat-syaratnya dia tahu. Dia buat perkara itu
bahawa perkara itu boleh membatalkan iman dia. Dia tahu. Kalau dia tak tahu tak apa, maknanya dia tahu. Dia buat itu membatalkan iman. Itu antara syarat-syaratnya. Okey, sini ada kawan-kawan sini yang nak jawab perkara apa ni syarat membatalkan. Okey, silakan Nur Husna. Sila Nur Husna. Antara syarat terbatalnya iman adalah mengetahui perkara yang dilakukan membawa diri kepada kufur. Dan yang kedua pula, mengingkari perkara asas dalam Islam seperti perkara yang berkaitan dengan rukun iman dan juga rukun Islam. Dan yang ketiga, mengetahui perkara yang dilakukan membawa diri kepada kufur. Dan yang terakhir sekali, melakukan sesuatu perkara tanpa sengaja dan menjadi pilihan sendiri tanpa sebarang paksaan. Okey, terima kasih Husna. Jawapannya sangat-sangat tepat. Ya. Itu antara syarat-syarat terbatal iman. Antaranya, dia tahu benda tu. Dia tahu bahawa dia itu telah dia buat tu membatalkan iman. Dia tahu. Maka akan terbatal iman dia. Iman dia kalau kesan dia yang mana? Di dalam neraka selama-lamanya. Dan yang keduanya, dia melakukan sesuatu perkara itu dengan sengaja. Pilihan dia sendiri. Dia yang nak buat perkara itu. Maka terbatal iman. Dia tahu dan dia pilih nak buat benda itu dan dia tahu bahawa itu boleh membatalkan iman. Kalau soalannya apa dia? Jelaskan 2 syarat terbatal iman. Ambil 2 daripada 4 perkara yang telah dijawab ataupun dibaca oleh Husna tadi. Dan yang ketiganya ialah mengingkari perkara-perkara asas. Perkara asas itu apa? Mengingkari rukun iman, mengingkari rukun Islam, mengingkari zakat, mengingkari solat, itu semua itu adalah boleh ataupun boleh membawa kepada batal iman seseorang. Dia beza mana? Beza. Dia tidak solat dan dia ingkar. Dia beza. Dia tidak solat tetapi dia masih percaya bahawa itu adalah kewajipan, maka kalau dia ingkar itu, dia tidak percaya bahawa kewajipan solat itu ke atas dia, itu terbatal iman. Tapi kalau dia tidak solat tapi dia masih percaya, masih belum batal. Itu syarat batal iman itu tadi. Yang seterusnya melakukan perkara yang jelas. Jelas dia buat perkara itu kufur dari sisi agama. Kufur dia jelas. Dia pergi berhala itu, dia sembah berhala tersebut. Dia melaksanakan ataupun bersama-sama dengan agama lain, dia melakukan upacara keagamaan lain, maka batal iman seseorang itu adalah syarat-syarat yang boleh membatalkan iman. Dan apabila berlaku macam kita ada cara dia. Ya, kita berdoa kepada Allah, kita bersahabat dengan orang-orang yang baik. Okey, kita minta sahabat-sahabat kita yang ada dalam Google Meet ni, siapa yang nak bantu kita untuk menjawab ataupun nak menerangkan cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Silakan. Okey, siapa tu? Okey, silakan Alia. Silakan Alia. Yang pertamanya ilmu. Kita hendaklah mendalami ilmu akidah Islam supaya kita dapat mendalami batas-batas iman dan kufur. Yang keduanya ialah berdoa. Kita hendaklah berdoa dan memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa istiqamah di atas agama Islam. Dan yang terakhir ialah taubat. Kita hendaklah sentiasa istighfar dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa dan kesilapan-kesilapan yang dilakukan. Terima kasih Alia. Jawapannya sangat-sangat tepat. Itu antara perkara-perkara ataupun cara bagaimana kita nak menjauhi perkara yang membatalkan iman. Kita lihat itu ilmu kita dah dapat. Antara perkara yang kita kena buat ataupun kita nak kesanakan, ilmu. Kita kena mendalami ilmu akidah. Yang kedua, kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, agar hidup kita ni, agar akidah kita terkawal dan juga disimpan ataupun dalam hati kita ni tersimpan akidah yang kuat, yang kukuh. Dan seterusnya kita beramal, mengkaji. Dan selain daripada itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa yang boleh menguatkan akidah kita. Antaranya agak-agaknya apa mana? Yang selalu saya dengar kalau Tok Imam baca Ustaz, Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amisna bil iman, Allahumma hsyurna bil iman.
wa adkhilnal jannata ma'al iman. Iman. Betul ke Ustaz? Betul, Luqman. Alhamdulillah, baik, betul ya. Betul, itu antara doa-doa. Allahumma ahyina bil iman. Hidupkan kita ni dalam iman. Ya. Mati dalam iman, nak masuk syurga dalam iman, semuanya dalam iman kita. Iman dan iman. Islam kita. Ya. Akidah Islam kita. Jangan sampai tergelincir akidah kita. Jangan sampai tergelincir. Jangan sampai kita mempersendakan agama. Sebab ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita wadharil ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Jauhi mereka ni yang menjadikan agama ini sebagai permainan dan persendaan. Ya. Allah kata apa lagi dalam ayat tersebut? Orang yang mempersenda agama ini, Allah sebut dalam ayat lahum syarabum min hamim. Mereka ini diberi minum air panas yang menggelegak. Na'udzubillah min dzalik. Dan memberi azab yang pedih. Itu antara balasan-balasan orang yang bersenda agama. Jadi, hari ini, ya, Ustaz nak mohon kepada semua anak-anak yang ada dalam siaran ini ataupun berada di luar sana, yang berada di Google Meet ini, jauhilah perbuatan-perbuatan yang boleh mempersendakan agama, boleh menjejaskan akidah kita, boleh menjatuhkan martabat kita sebagai orang yang beragama Islam. Jangan sengaja kita mempersendakan agama kita, insya-Allah. Ya, itu antara perkara yang boleh kita jauhi. Ya, Okey, baik Ustaz. Jadi banyak cara yang boleh kita menjauhi, iaitu yang pertama kena ada ilmu Ustaz. Ada ilmu, betul. Yang kedua bersahabat dengan orang yang baik, yang ketiga beramal, yang keempat kaji, yang kelima doa dan yang keenam taubat. Betul Ustaz ya? Betul. Didik TV KPM